Assalamualaikum, good morning, selamat pagi sahabat-sahabat kita. Kita minum bekalan air bersih ya. Sahabat-sahabat kita pastikan ya, musim banjir ni terus nak mengarah-ngarah orang ya. Musim banjir ni tolong minum air bersih ya, sekiranya kawasan you ada terjejas dengan masalah banjir ya. Tolong panaskan, tolong boilkan. Di sini hujan, sini matahari langsung tak ada ya, dan humidity sangat tinggi hari ni sampai hidung Kak ni terpaksa hari ni makan ubat double dose ya. Macam tu sahabat-sahabat kita. Inilah kita nak cerita lah ya, China says unidentified foreign company conducted illegal mapping service. Eleh. Cina ni kan. Aku kan bangun pagi baca berita pasal mereka kan. Terus naik angin aku. Apa ke benda lahainya ya. Inasari. Terima kasih. Okey, sebenarnya ya kita baca ni news ni, kita bukan mereka-reka cipta ya sahabat. Kak Arus kena bagi tahu lah ya. Takut ya kita buat mapping, orang buat mapping pun mereka takut ke ya. Saya nak conteng, boleh datang je lah conteng sama-sama dengan Sofia ya. Conteng. Kak Arun ni tak kisah, kalau kanak nak conteng ya, yang tua nak conteng pun conteng lah ya. Okey, China State Security Minister. Okey. Dia orang risau ya, dia kata ada satu syarikat asing ya didapati sedang membuat mapping aktiviti di dalam negara China ya, secara tidak sah ya. Dan China ni Kak Arun ni pagi-pagi cuti tak cuti ni ya. Topik international kau kena dengar. Ni dia kata ya, company asing tu berada di dalam negara China sedang melakukan mapping. Kenapa kau takut sangat ya? Kau buat 9 dash, kau datang negara orang boleh. Orang pergi negara kau takut? Gitu. Lepas tu dia kata syarikat itu sebenarnya berkedutkan ya, Autonomous Driving Research and Outsourcing License. Dia kata terima kasih MB. Ni sahabat-sahabatku, Kak Arus doakan korang supaya sentiasa selamat-selamat ya musim banjir ni ya sahabat. Sebelum Kak Arus lupa apa-apa. Iya Zaf, takut. Thank you Sri Diana. Mereka takut bayang-bayang sendiri. Amy, risau. Tapi kalau kau tak ada kesalahan, kenapa takut orang nak mapping ke apa? Bukankah sekarang teknologi dari satellite pun kita boleh map you? Kenapa dia orang takut syarikat tu tahu di mana fasiliti MSS dia duduk sebenarnya ya? Macam tu. Terima kasih sahabatku. Pagi ni adalah pagi kesejukan dan China pun sudah kepanasan. Macam tu. Ministry did not disclose. Dia tak bagi tahu. Terima kasih sahabat ya. Yang bagi gift kat Kak Arus sangat menghargai ya. Terima kasih. Menteri tu dia tak bagi tahu pula nama syarikat tu. Dah halang-halang kau marah orang, kau bagi tahulah nama. Ini acah-acah sama dengan South China Morning Post lah ya. Dia tak reti beza ya, nak bagi maklumat tapi maklumat separuh masak macam tu. Tapi yang kita faham ya daripada maklumat tersebut, thank you Suzanne. Yang kita faham daripada maklumat tersebut ya, dia kata foreign company tu, syarikat asing tu sebenarnya tidak layak untuk ineligible. Okey, maksudnya tidak layak ya, tidak layak, bukan tidak boleh, tapi tidak layak untuk membuat mapping, geography surveying semua ni tak boleh. Macam tu. Sorry sahabat, kita ni seadanya ya, Jawa celups ya. Kita seadanya sebab inilah kejadian dia ya sahabat. Cik Payes. Salam Cik Payes. Kawasan anda macam mana Cik Payes? Saya tahulah you duduk tinggi-tinggi, tapi sekitarnya macam mana?
Baik. Terima kasih Pote Pramun. Terima kasih Pramun Wibowo. Pramun Wibowo, thank you. Okay, so lepas tu dia kata syarikat ni tidak layak untuk membuat geografi surveying lah. Maksudnya dan mapping semua. Maksudnya pemetaan topografi semua tu tak layak ya. Dan syarikat ini rupanya telah membeli beberapa kereta ya yang dilengkapi dengan high precision radar, GPS, optical lens and other gear. Dah. Takkan tak boleh? Dah nama lagi kita nak buat autonomous driving ya syarikat tu. Minta Waalaikumsalam Jozari. Dah syarikat tu terlibat dengan autonomous driving. Jadi kalau tak ada pemetaan macam mana ya? Pergi langgar dinding, pergi masuk dalam longkang, pergi masuk dalam jatuh daripada highway yang tinggi berapa 15 tingkat tu. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Putra, terima kasih join ya, sahabat kita join. Ini ni Cina kan, kenapalah takut dengan bayi-bayi sendiri ya? Suzanne, you boleh tengok dekat kita punya YouTube ya. Nama kini YouTube. Kita dah ulas benda tu ya. Akta tu dah lama kita ulas sebelum orang duk bising-bising, kita dah duk bising-bising ya. Macam tu lah. Sebab tu saya kata jangan letakkan kepercayaan anda kepada ahli politik, tetapi letakkan kepercayaan anda kepada rakyat-rakyat marahan yang boleh buat check and balance ya. Sahabat kita. Selepas tu ya, tengok China bagaimana mereka kontrol data kita. Data mereka ya. Ada kita pula ya. Bawa anak saudara Zif Aviram ya. Anak saudara aku panggil, kaum kerabat Zif Aviram ya. Untuk menjadi pemegang funder kepada Touch and Go ya. Itai Lemberger. Sampai hari ini Touch and Go tak ada cerita. Diam sediam-diamnya ya. Oh, inilah bezanya China dengan orang Malaysia ya. Orang Malaysia ni sekarang harga diri bagaikan harga ayam di tepi longkang. Boleh jual murah-murah ya. Bagi okey 7.5 million US dollar. Okey jual ya. Macam tu. Okey. Lepas tu US sekarang ni dia kata ya, China kata dalam negara China tak boleh, syarikat lain tak boleh buat mapping, tak boleh terlibat dengan pendataan semua-semua ya. Waalaikumsalam Kak Maria. China bijak. Tapi kita jual diri ya. Aduh ya Allah, aku tak tahan lah ya. Semua benda kau bagi kat China kau nak pergi buat mapping sikit pun menggelupur ya, menggelupur. Ahli politik tanya waktu solat saja mungkin tak tipu. Itu pun siap boleh kelentong lagi ya. Mungkin dia orang melambatkan 1 minit 2 minit ya. Waalaikumsalam. Tapi macam itulah sahabat-sahabat kita. Inilah level dan value kepimpinan yang ada di dalam GLC kita, di dalam dunia corporate yang terkait dengan kerajaan, di dalam kerajaan itu sendiri, di dalam kerajaan pembangkang itu sendiri ya, shadow government. Pembangkang is the shadow government ya sahabat kita. Betul telang. Beli rumah pun susah. Aku duduk buat projek dekat China. Aku tahulah sahabat-sahabat, aku buat projek private ya. Bukan projek dengan kerajaan. Acah-acah terpaling hebat lah ya. Kau tahulah bertaki. Cuma orang hormatkan aku sebab dia orang tahu aku buat projek, aku tak tipu, aku betul. Macam tu. So aku dulu disayangi jugalah ya di China ya. Di mana aku pergi sentiasa disayangi kecuali di Malaysia ya sahabat. Korang je sayang kat Kak Ros. Bismillah. Actually korang je yang sayang kat Kak Ros. Orang lain semua benci ya. Negara lain panggil aku pergi tolong mantu mereka, aku duduk tercangak kat sini lagi. Konon sayang negara, tapi nak buat macam mana ya. Okay, lepas tu China sahabatku. Kak Ros nak bagi tahu ya. China sahabatku ya. Masa Wednesday ya. Hari ni bila? Yelah sebab dia pagi daripada kita kan. Ni keluar. Aku ni sorry minta maaf.
a Chinese cyber security industry group ya. Kumpulan cyber security dia, keselamatan cyber mereka ya, telah memberi rekomendasi kepada negara bahawa semua produk Intel yang dijual di China haruslah melalui security review. Macam mana tu dia Intel, dia orang punya player ya, industrial player mereka sangat patriotic ya. Sangat patriotic ya. Barang-barang dari luar ya, sebab mereka ada ketegangan, tapi mereka tak boleh ban Intel sebab Intel pun mempunyai banyak kepentingan dekat sana. Tetapi produk Intel yang ada je Intel dari luar harus di-review dari segi keselamatan. Kita ada buat macam tu tak? Ada tak kita buat macam tu? Kita bangga. Okey, smart system semua dari China. Mana group? MDEC, Meranti, mana-mana. Kau buat apa sebenarnya? Kau lapar batak duit saja ya. Kau tak fikir keselamatan negara ya. Now we are living in the advanced technology ya. Otak kau pun kena advance, bukan sekadar kepoketan kau. Bukan sekadar kau punya action arrogant, tunjuk kau ni hebat ya. Bercakap dalam bahasa Inggeris saja kau pandai, tapi otak kau otak udang. Tak ada kan? See? Mana ada? Sebab itulah mereka takut dengan aku ya. Sebab kalau aku banyak benda tak lepas ya. I'm sorry. Mana boleh ayu orang takut dengan aku. Kak Arun pakai kain batik kat kepala. Nanti Kak Arun akan buat ya. Kak Arun nak buat bandana ya. Bandana batik dekat kepala ya. Lepas tu slow-slow. Lepas tu lala aku pakai satu benda yang macam turban ke hebat ke. Macam bagus lah juga. Ada peningkatan dari segi nilai keagamaan aku. Pakai tudung. Bukan tudung tapi pakai something ya. Nanti insyaAllah kita fikirkan. Terima kasih atas cadangan ya. Macam tu. Kita benda baik kita hargai ya. Macam tu. Okey. Okey. Ni. Siapa-siapa guna Android? Ya, betul-betul Nur. Tapi kita bagus. ATM bagus, tapi kau tengoklah sendiri no. Masalah dunia kita ni yang duduk atas ni, top ni, kadang-kadang kita order LCS, kita dapat kapal gamblang. Macam tu. Korang tak payah tanyalah Kak Arun breakfast apa. Kak Arun ni ya, tidur aku sehari 3 jam saja ya. Sebab tu ada dak seka ni. Dak seka. Aku ni suka membaca sebab semalam ada news yang datang tu, itu yang Kak Arus terkejut. Dah tak boleh buat geography mapping ke? Produk Intel kena security test dulu ke? Ya Allah, PDD pun ada. Replika kapal. Salam sahabat kita. Kak Arun ni menceriakan hari korang dengan news-news ya. Ni Kak Arun nak cerita kepada mereka yang memiliki telefon Android ya. Kak Arun bagi tahu, korang jangan marah ya. Android banking Trojan stealing money. No antivirus can detect it. Maksudnya ada sejenis Trojan, sejenis virus ya. Banking Trojan ni dia macam pencuri-pencuri yang menggunakan teknologi ya. Dia masuk dekat kau punya sistem, dia boleh curi korang punya financial punya maklumat dan your money itself ya. Lepas tu tak ada software setakat ini ya, setakat semalam ya. Tak ada software yang boleh detect. Norizwan, ini dekat China ya. Ini tak boleh mapping langsung. Bukan kawasan-kawasan ya, tak boleh mapping langsung. You buat autonomous piloting je, you kena guna apa yang ada. Kalau kereta you langgar lah ya. Macam tu. Gitu. Okey. Sebab dia orang cakap ya sahabat, ini adalah maklumat terbaru lah ya. Maklumat terbaru ya. Dia update pada 15 Oktober semalam lah. Itu yang aku tak boleh nak tidur ni. Dia kata sehingga kini ya, Trojan yang ada tu sebab dia yang retool punya antivirus tak mampu mengesan.
bukan tak mampu menghapuskan, tak mampu kesan. Jadi sahabat-sahabat kita, tolong berhati-hati ya. Tolong berhati-hati sebab kalau macam game, macam store yang you tak pasti ya, link, tolong jangan klik ya sahabat-sahabat. The campaign ya, dia orang, ini memang kena berhati-hati sebab ini sangat-sangat teknologi. Kalau aku baca pun korang marah kat aku kan, banyak benda betul. Arrow father lah, this and that ya. Ya betul. Sebab ini terkini ya, semalam waktu sana pukul 8 pagi ya. So dia dah bagi update. So tolong sahabat-sahabat kita, semua software, lepas tu you kalau nak klik dekat dia punya, you pergi macam you banking kan, you kena perhatikan dia punya HTTPS dan alamat tu betul. Sebab kadang-kadang HTTPS tu betul, tapi alamat tu salah, lepas tu dia phishing, dia letak lagi trojan kat situ, dia masuk dalam kau punya phone. Tolong berhati-hati ya. Sebab sekarang saya cakap, lagi teknologi tinggi, lagi mudah untuk penjenayah melakukan jenayah. Sebab apa? Kita punya preventive measure ni belum sampai tak boleh keep up. Maksudnya tak boleh nak selari dengan kejahatan manusia ya. Macam tu. Dulu kejahatan merompak macam-macam tu ya. Tapi sekarang ini ya, dari 2019 masalah ini sampai sekarang memang disahkan bahawa tidak ada antivirus yang boleh mengesan trojan ini. So tolong berhati-hati juga sahabat. That's why I cakap, you boleh letak duit apps apa ya. That's why saya selalu cadangkan kepada bank ya. Ada ketikanya dalam satu jumlah tertentu ya, kena guna passbook ya, kena guna manual. Maksudnya orang tu kena ada tercongak dekat situ. Because this risiko ya, bank tak boleh kesan. Cyber security tak boleh kesan, apa pun tak boleh kesan sahabat. Macam tu. So sekarang kita orang geng-geng yang buat projek-projek yang terkaitan dengan banking ni, menggelupur lah ya. Macam tu. Ini bukan sekadar scam duit. Ini bukan masalah scam duit ni. Dia curi segala information you, dan dia boleh alter, dan dia boleh buat application credit card baru. Dia boleh buat banyak benda ya sahabat. Bukan masalah dia curi duit juga, dia menambah liability korang. So basically ya, basically sampai sekarang globally diorang belum masih boleh keep up dengan benda ni ya. Seluruh dunia belum boleh keep up. So sekarang ni geng-geng cyber security nya, orang panggil blue teaming ni, sedang mengusahakannya ya. Termasuklah kita lah, I dah bagi tahu dah pada I punya CEO ya. Sabar. Kalau nak buat untuk finance ni, kita kena bagi disclaimer lah, sebab ini masalah satu dunia tak boleh settle. Banking online you boleh guna sikit-sikit, kalau banyak tak boleh ya. Sebab tu saya lebih suka konsep-konsep yang lama ya. Sebab bila hilang, nobody can trace it. So this is the thing. Dan kita insurans kita berapa? Ada insurans ke duit kita? Kadang-kadang bank kata ini bukan salah saya. Habis. Tapi kerajaan kata semua diwajibkan ada banking online lah, apalah semua. Okay, cashless lah apa. Sekali nanti cyber attack berlaku dengan kerajaan pembendaharaan cashless ya. Bukan simpan bawah bandar. Maksudnya you letak, tapi jumlah yang berpada-pada ya. Jumlah yang berpada-pada. Dan you should have some cash. You should have some other kind of simpanan lah ya. PDD, how do I understand the Malay language? You just use the application, the apps. Ini PDD ni dari ke mana ya? Sahabatku, aduh, aku popular sekarang ya. Orang luar pun kalau kawan aku tu aku kenal lah ya. Ini bukan kawan aku. Simpan dalam bunyuk kai. Ya memang, sebab kalau hilang, you punya salah. Padahal you bayar servis kepada bank ya. Kerajaan yang suruh rakyat kena cashless. Nanti tak lama lagi kerajaan kena saman baru tahu ya. Sebab macam ni kau boleh suruh orang, tapi kau kena bertanggungjawab lah dengan arahan kau.
Lepas tu media kita pun masalah besar macam ni tidaklah digembar-gemburkan ya. Asyik duk masalah artis lah, masalah itu ini ya. Sebab benda ni sangat serius ya sahabat. Sis dah terkenal satu Malaysia. Terkenal tak apalah, asalkan aku tetap memperjuangkan nasib-nasib korang ya. Kita istiqomah. Kau doakan semoga Kak Ros tetap kekal dan teguh pendirian ya, sebab cabaran banyak ya. Ujian banyak. Saitro. Tak apalah Saitro. Don't worry, one day. Yeah, we all be friends, yeah, PDD. But I think you do understand Malay. And then you try to be, tak payah guna PDD. Aku tak suka lah. I'm sorry PDD. I really don't like this PDD. This is mother F. 15 orang ni. Aku block je ya. Orang nak block kau suruh aku block benda lain. Bismillah. Macam ni, banyak ni scammer-scammer pun. Sahabat-sahabat, ingat ya, kalau sesiapa claim mereka kawan saya, jangan buat apa-apa ya. Saya tak pernah adakan kawan ya. Saya orang kanan saya Mek Ayu seorang ya. Dan Mek Ayu pun gitulah ya. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Sebab kita ni memang banyak masalah dunia ya. Sekarang banyak masalah orang yang cuba mengambil kesempatan. Termasuklah ahli politik ya. Melantik anak-anak mereka ya, melantik kuncu-kuncu mereka ya, memegang jawatan ya. Supaya senanglah mereka nak melakukan apa yang mereka nak. Aku santai betul hari ni. Korang terpaksa tengok lah ya muka Kak Ros macam ni. Semalam je cantik, hari ni sorry ya. Okay. Dekat tak payah. Dekat UK tak payah. Aku malas cerita. Carbon capture plan is a colossal waste of money. Sedangkan Sarawak semua ya duk sibuk dengan carbon capture lah, carbon counting lah ya. Dekat luar negara dah merugikan duit ya. Terima kasih. Mek Ayu berkata tolong jangan hantar mesej minta tolong. Tolonglah ya. Tolonglah sahabat. Ini minta tolong. Kalau ringgit and sen tu you kena ada bajet lah juga ya. Takkanlah aku nak suruh Mek Ayu kencing dalam kereta aku tu ya. Sebab I dah terkena dah ni. Okay, tapi sahabat ni, saya nak bagi tahu ya. Nak bagi tahulah. Carbon capture plan is colossal waste of money. Ini orang putih kata, tapi kita sedang excited. Biasalah orang Malaysia kan suka digula-gulakan. Dulu macam apa? Vaksin mRNA tu. Macam tu. Terima kasih. Madi Castello. Satu sen pun tak ambil. Selagi boleh cakap. Satu sen memang tak ambil sahabat, tapi berpuluh-puluh bilion sen. Macam tu. Senang dijajah. Betul. Kimi mantul. Orang putih dah duk berbising ya. Karbon ni merapu ya. Last time dulu ESG ya. ESG. Lepas tu bila kau shop kata ini ESG merapu lah, menyebabkan aku rugi terus, dia orang drop. Dan kita dah bawa ESG policy tu ya dalam kita punya ni ya. Dalam kita punya semua GLC entity. Apa cerita orang kita ni. Pak turut betul lah ya. Macam tu. Dia kata plan yang melibatkan 22 bilion pound ya adalah satu kerugian lah ya. White Elephant namanya. Labour carbon capture scheme will be Stammer's White Elephant. A terrible mistake cost billions. 11 October. So, orang putih pun tahu. Macam tu. Apa ni? Tak adalah saudara saya punya akau sen-sen. Ya, Pak Teh, yelah dapat. Satu tu berapa? Orang lain jual $1, kita jual berapa dolar? Kita beli berapa dolar ya? Takkan Malaysia nak teruskan juga? Tetap diteruskan. Gigih. Malaysia ni memang macam tu. I'm sorry to say lah ya sahabat-sahabat kita. Orang Malaysia ni kan, ahli politik Malaysia ni. Sebab masalah dia, rakyat Malaysia bijak ya sahabat. Rakyat Malaysia kita bijak.
Tetapi yang bijak tidak berada di sekeliling orang yang mempunyai kuasa. Okey, yang ada di sekeliling dengan orang yang mempunyai kuasa, orang hanya pandai atas paper, akademik. Akademik dia mungkin pandai lah. Lepas tu pandai bodek. That's it. Dan tapi dia bukan orang industri punya player. Dia orang sebenarnya tidak ada pengetahuan yang jelas. Kalau kita tengok board of director GLC kerajaan semua merapu-rapu. Kau orang buat apa kalau kau orang tak boleh bagi significant impact kepada kau punya organisation? Macam tu sahabat-sahabat kita ya. Jadi teruskanlah ya. Teruskanlah. Macam tu. Nanti dia orang cakap, oh kita tak boleh percaya apa yang The Guardian tulis. Guardian ni adalah salah satu majalah reporting mainstream media yang paling independent lah, yang kita boleh percayai lah, walaupun kadang-kadang dia pun ada inclination dia ya. Macam tu. So basically basically 22 bilion pound ya dia orang rugi. Yang bijak kena silent. Ya, memanglah ya. Yang bijak akan dipijak. Contohnya ya. Contohnya diriku sendiri. Aku berpengalaman, jadi aku memberitahu lah ya. Terima kasih lah Leo. You personally agree. Terima kasih. Okay, so sekarang ni bila kita tengok keadaan macam ni, apakah kita ni ya bersedia ya untuk menghadapi akibat-akibat daripada keputusan yang tidak bijak? Apakah kita bersedia sahabat-sahabatku? Simpanan duit Malaysia banyak. Bagus. Kalau Malaysia ada duit banyak, alhamdulillah. Tapi stok penimba kita 45 hari. Itu profesor dekat UPM cakap. Ya, macam tu. Kak Arus senang je. Kak Arus bukan apa ya. Lepas tu 10 jam tadi nak kena bagi tahu juga. Hacking berlaku lagi ya. Ya Jasmine, boleh baca dekat The Guardian ya. 22 bilion pound. Itu tak kira yang projek-projek carbon capture mereka yang lain ya. Itu memang merapu. Tapi kita pun sedang merapu seperti mereka ya. Kita akan mengulangi kesilapan yang dibuat oleh bekas penjajah kita ya. Baguslah kau terima cadangan nenek moyang aku dengan buta-buta ya. Kau ingat kau orang tak bijak, padahal kau orang pun bijak. Aku je rasa ya, aku je yang memikirkan bahawa orang kita ni bijak, tapi orang kita sendiri okey, ni saya nak bagi tahu ni 11 jam tadi ya. Firma okey, sebuah firma di luar negara lah ya. Mari kita cari nama firma tu apa, dia tak bagi tahu ya. Sekejap. Dia tak bagi tahu nama firma tu, tapi firma tu ada di UK, di US, di Australia. Maksudnya MNC lah ni ya. Firma ni MNC ya. MNC. Kalau betul-betul wrong, nanti saya jawab. Okey, MNC ni firma besar ya. Firma besar. Dia telah okey, firm hack after accidentally hire North Korea cyber criminal. Dia pergi ambil bagus kan HR dia orang kan. MNC ni ya, dia ada syarikat di seluruh dunia ya. Okay, ada US ada, Australia ada ya. Ini Mak Saleh punya company lah ya. Company besar, multinational corporation. Dia pergi HR dia betapa bijaknya ya. Ini mungkin HR pun pakai kabel ni. Sebab dia pergi ambil pekerja ya, adalah pekerja IT dia tu adalah penjenayah cyber criminal dari North Korea. Macam tu sahabat. Company besar pun, kalau kau ambil orang bodoh jadi untuk urus takbir company kau, melengkok. So, habislah masalahnya. Habis company tu, data breach, everything. Go haywire syarikat tu. Jadinya, kita kan, lepas tu dia orang semualah, dia orang redirect ke North Korea, money laundering, habis semua. Sebab tu sahabat-sahabat kita, nak hire janganlah guna bungkus betul-betul bungkus. Lepas tu dia buat ransom pula. Dia kata okey boleh kalau you nak kembali you punya data juga. Selain dia dah sakau habis,
Lepas tu ada data yang masih diperlukan ya. Kena bayarlah 6 figure sum ya. In cryptocurrency. That's why cryptocurrency ni sebenarnya banyak digunakan oleh penyangat-penyangat dan penjenayah ya. Ingat, yang beli pistol, senjata dan dibekalkan kepada ejen Mossad yang ada dekat Malaysia, Israeli yang ada dekat Malaysia tu orang kita juga ya. Dia menggunakan cryptocurrency. So cryptocurrency ni is a tool untuk penjenayah macam tu. Tapi firma ni disebabkan dia ni ada maruah kan, jadi dia tak bagi tahulah sama ada dia bayar ke tidak, tapi rasanya bayar. Ini bukan organised crime Putra, ini kebodohan punya crime. Kau pergi hire orang IT dari yang memang dari North Korea yang memang buat kerja dia cyber criminal ya. Lepas tu so basically ya sahabat ya, ini akibat kebodohan. Ini adalah akibat kesilapan yang kritikal. That's why kalau kau letak penggubah dasar TikTok pergi duduk dekat MDEC, kau rasa ini banyak-banyak cerita ni Yen. Kita ada beberapa cerita. Nanti Kak Ros kalau yang tu lepas tak apa, nanti Kak Ros update dekat Kak Ros punya YouTube ya. Korang boleh tengok kat situ. Lepas tu dia orang kata ya, dari 2022 ya, banyak kerja-kerja infiltration ya, cyber security yang berjaya dibolosi dan dilolosi oleh penjenayah-penjenayah cyber, hacker. So sebab itulah ya, dia kata ya, ini mereka bagi tahu, ini bbc.com cakap ya, bukan Kak Ros cakap ya. Semua Kak Ros cakap dekat sini semua berdasarkan apa yang ada. Kak Ros tak akan, walaupun internet information, kalau benda tu tidak disahkan ya, Kak Ros tak akan bagi tahu korang supaya korang tak ada salah macam salah faham ya. Ini mereka kata dari bulan September ya, dari bulan September cyber security company Madian said berdozen-dozen company yang Fortune 100 ya. Maksudnya company besar lah ya sahabat-sahabat, bukan company kecil-kenik. Level-level Microsoft, level-level Nvidia, level-level Amazon ya, telah mempunyai masalah accidentally hired North Korean. Sebab kenapa? North Korean cara dia bekerja is almost the same dengan MSS China. So you akan tak tahu bahawa mereka ini sebenarnya adalah hacker yang dihantar untuk menyerang korang punya database, macam tu, menjarah korang punya kekayaan. Jadinya macam itulah sahabat-sahabat kita dari bulan September lagi. So saya mencadangkan lah ya, mana-mana yang bagi award project kepada company-company besar ya, korang tolong-tolong lah ya, ambil lah Kak Ros jadi konsultan ya untuk negara. Barulah aku boleh check betul-betul. Bismillah. Sama macam itulah sahabat kita ya. Kak Ros jangan cakap benda benar ya. Sebab kalau MNC besar-besar pun ya, MNC besar-besar pun kena dia kena perlu, teknologi ni I bukan orang IT, tapi I used to buat projek-projek pelik dah. I'm the project manager. I punya assistant is memang orang IT lah ya. Dia memang pakar IT. Dia sambil duduk macam ni pun dia boleh hack orang sambil baring-baring kan, buat kerja macam tu. Aku tahulah ya. Tetapi akulah project managernya sebab aku boleh fikir lebih daripada mereka. Mereka buat kerja. Sebenarnya benda ni memerlukan pengalaman ya. Sebab tu saya hari tu bila MDEX 2 orang tu keluar ya, orang yang lama dan mereka tu sangat bagus ya. So saya pun rasa macam kenapalah dia orang keluar, sedangkan yelah, maksudnya dia punya skill ya, dia punya skill tu sangat bagus. Macam tu. Sepatutnya orang macam ni lah dinaikkan jadi CEO ya sahabat-sahabat ya. Aku tak kira bangsa ke agama ke apa, tapi orang tu memang berkebolehan dan orang tu sangat setia dengan negara ya. Berpuluh tahun dia berkhidmat ya. Tak cakap apa, tak kata A, tak kata B, tapi dia menjalankan benda-benda dia dengan jujur dan amanah ya. Macam tu. Good morning. Gambar sekolah kau ni sekejap kena ban, sekejap kena ban. Ya Allah, aku pun tak faham. Ni letak orang TikTok yang pembuat dasar pula tu, dia tak pernah manage projek-projek international ya. Aku pun tak tahu macam mana.
inilah ganimah ya, ganimah. Panggillah semua, bagilah semua jawatan kepada orang-orang mereka, anak-anak orang mereka. Macam tu. Okey, lepas tu sebelum tu 2 hari Casio pun dah kena ya. Ransomware itu, data kena hack habis-habis. Lepas tu dia orang minta duit ya. Macam tu lah. Sebab Kak Ros ni kena bagi tahu ya apa yang berlaku waktu pagi. Supaya benda pagi ni is more on the international punya berita, supaya korang lebih alert ya. Kalau phone tu tolong berhati-hati juga ya sahabat-sahabat. Janganlah korang banyak-banyak duk. Mostly malware, virus ya, dia masuk daripada site-site yang macam phishing, site yang tak benar. Lepas tu dia juga seperti site judi, site pornografi, lepas tu site-site yang macam tidak begitu sihat ya. Memang macam tu sahabat. Kadang-kadang dia duduk dekat iklan. Duduk dekat iklan. Akhir zaman. Betul. Ya betul. Duit EPF tak apa. Duit EPF kerajaan jaga. Kerajaan ya ganti. Kalau tak ada kan. Kalau habis kerajaan ganti. Tapi kalau dekat bank, korang ganti air mata je. Tadah-tadah air mata. Macam tu. Lepas tu macam tu. Korang terima kasih ya sahabat-sahabatku. Yang bagi gift kat Kak Ros, yang bagi tap-tap love ya. Lepas tu ni kita nak cerita. Bergaduh pula je firma Singapura ni. Ya. Rajin Kak Ros buat live. Bukan rajin sahabat-sahabat, terpaksa buat live. Sebab live yang lain kebanyakannya adalah live yang sekejap ya, saya nak preference. Okay, necessary saja. Okay, macam ni. Kak Ros bukan rajin, tapi I rasa this is my obligation, memandangkan aku ni tidak di-hire oleh sesiapa kan sahabat. Orang pun benci dengan aku, jadi aku terpaksalah menyalurkan maklumat secara terus ya. Jadi sesiapa yang ikut live Kak Ros, kalau dulu Kak Ros buat malam saja, sekarang dah tak ada benda nak buat ya. Menunggu hutang pun orang tak bayar-bayar lagi. Tak ada benda nak buat ya. Bukan tak ada benda nak buat lah, maksudnya my working hours tu different sahabat-sahabat ya. Jadi Kak Ros buatlah live supaya korang tahu berita-berita yang korang tak akan tahulah kalau korang tak rajin membelik membaca. Orang kita banyak. Ya. Terima kasih. Ni kita nak cerita ni. Singapura ni. Cantik tak? Pemandangan yang indah kan? Pemandangan indah ya. Macam tu. PIDM 60,000 je ya sahabatku. PIDM 60,000 saja ya. 60,000. Ke naik dah 100,000. Gitu. Okay. So sekarang ni Kak Ros nak baca yang ni ya. Okay, Singapore firm. Satu firma ya, satu firma maksudnya syarikat lah. Firma ni biasa syarikat besar ya. Firma ni syarikat besar, atau kalau firma government tu syarikat lah. Entity macam tu lah ya. Entity yang established lah. Baru panggil firma. Okay, satu firma Singapura ya dituduh menyebabkan deforestation ya. Deforestation ni maksudnya memusnahkan alam sekitar ya. Memusnahkan alam sekitar sahabat-sahabat kita. Okey. True, melalui satu firma, shadow firma. Maksudnya ini gila, gangster paradise betul lah diorang ni buat bisnes ya. Aku tak faham. Tapi caranya memang macam tu. Firma besar dekat Singapura, dia bagi instruction menerusi firma yang ada dekat Indonesia ya. Firma dekat Indonesia untuk melakukan penjarahan alam sekitar ya, atas nama projek pemakanan ya. Food estate project dekat Indonesia. Tapi ini kita nak cerita bagaimana the complot is happening tau. Dah doa dah. Kita pun tak gaduh-gaduh pun. I tak sama-sama pun. I just macam hari-hari call, kadang dia call. Macam tu lah. Sebab dia pun ada masalah dia juga ya. Dapat lawyer yang macam slow, macam tu mampu keras lah ya. Macam ni. Palm Oil Company ya. Firma tu Palm Oil Company First Resources telah pula ya. Firma tu dia menafikan ya. Menafikan bahawa dia tak buat macam tu ya. Lepas tu dia kata dia tidak pernah secure ya concession untuk tanam tebu di Papua. Okey.
Dia nafikan pula ya. Ya, bukan olok-olok. Dia shadow firm ni maksudnya the obligation, the legal liability habis dekat dia. So firma yang arahkan, yang bos sebenarnya, yang the ultimate beneficiary tu tak akan terjejas dengan apa-apa tindakan undang-undang. Wangian Syurga, tolong tengok Kak Ros punya YT ya, sebab akta tu sebenarnya you orang duk sebut akta 342, you patut sebut section 14A. Akta tu okey. Section tu je yang tak okey, sahabat-sahabatku. Macam tu. So basically ya, dia memang dia kata tak, dia tidak ya, semalam Kak Rekan dah bagi tahu Temu TikTok tu memang dah di-ban lama. Temu pun dah kena ban ya. Macam tu Indonesia. Sebab Indonesia ni pun dia cargas juga sekarang ya. Sebab kebanyakan ada menteri-menteri yang dilantik tu memang menteri berkeupayaan lah. Regardless lah. Setiap negara ada masalah masing-masing ya. Tapi yang baik kita ambil contoh. Tapi masalahnya degilnya firma Singapura je. Cia cakap tak ada. Kami tak secure benda tu ya. Projek dekat Papua tu tak ada kena-mengena dengan kami ya. Aduh aku ya Allah. Kalau dah benda tu ada fakta, masih lagi nak menegakkan. Cuma sebab dia bijak, dia secure benda tu melalui syarikat di sana. Dan dia berjaya macam wujudkan macam sejenis barrier lah maksudnya ya. Tidak ada pertalian terus. Tapi sebenarnya sahabat, benda-benda ni boleh dikesan. Sebab when people follow the money trail, people akan tahu kau terlibat ke tak terlibat. Macam tu. Bukan dekat kes ni bukan rasuah ya. Kes ni dia sembrono punya, macam Wee Siong dekat Kongo dululah ya. Macam tu lebih kurang ya. Ini bukan rasuah, ini sembrono, dia tak peduli punya ya. Macam tu. Dan company dia dekat Papua pun jenis orang kurang ajar juga, sama macam orang Malaysia kadang-kadang, some of us ya, bukan kita semua ya. Some of us rela jual lah. Sebab tu kita tarah kita punya pokok demi Musang King ya. Macam tu. Di mana-mana orang ni tetap sama ya. Nak duit lah ya sahabat-sahabat kita. Money is the king ya. Show me the money. Okay. Itu cerita antarabangsa lah. Okay, ni kita nak tengok cerita apa yang berlaku di dalam negara, sahabat-sahabat ya. Di dalam negara sahabatku. Aduh ya Allah. Okay, I pasang besar ya baru-baru. MBSA ya minta orang ramai bersiap sedia ya, berhati-hati ya Allah. Hai. Kesiannya dengan rakyat aku ya. Kampung besar dilanda banjir kilat. One Direction tu dia commit suicide. Okay, yang pasal international news ya. Kalau korang suka One Direction ya, Liam commit suicide. This is the fact ya, I nak tunjuk ya. Duit, kemewahan, popularity tidak menjaminkan kesihatan mental. Sebab bila kita banyak duit ya, kadang-kadang sahabat yang sekeliling kita bukan orang yang benar ya. Bukan sahabat. Mereka adalah leeches. Mereka adalah lintah ya, lintah yang nak serap duit kita. Dia orang tak ada kasih sayang ya. Dan penglibatan bila kita mula ada masalah mental macam tekanan ya, biasa orang macam ni akan pergi kepada dadah. That's why saya sangat risau bila dadah banyak bawa masuk dekat Malaysia ya. Sebab golongan muda yang stres pun dia akan pergi kepada dadah sebagai escapism ya, untuk melarikan diri sekejap. So at the end of the day kita akan kehilangan golongan yang produktif. Macam tu. Bukan PDD. PDD jalan dia panjang lagi ya. PDD. PDD yang duduk kat sini tadi aku dah buang lah. Tak kuasa aku. Aku memang tak suka ya. Kita nak tengok berita-berita macam tu ya. Ini apa pula ni cerita ni. Aku kalau benda-benda tak penting, ini dekat sini tak payah. Tak payah cerita benda-benda tak penting. Kita kena cerita benda penting. Sebab kalau kita duk cerita benda merapu-merapu, buang masa. Masa itu adalah emas ya.
Okay, ni cerita kelakar tapi korang jangan ketawa, okay? Sebab orang Malaysia ni kan, kadang-kadang perbuatan kita memang akan memalukan kita di peringkat antarabangsa dengan seantero persada dengan right-handednya, ya. Ini aku geramnya. Macam ni, ya. Sekejap ya, Kak harus tekan. Aduh, ya Allah, slownya internet ni. It's very slow, ya. Malaysian court in Chennai. Smuggling gibbons, iguana dalam beg. Dalam luggage, suitcase. Kok orang Malaysia ni dah kenapa? Thank you, Cik Payas. Ya Allah, orang kita ni batak betul lah nak jadi smuggler. Apa barang kita tak smuggle ni, sahabat? Kita smuggle ungka. Kita smuggle gipun. Kita smuggle biawak. Dan kita smuggle dalam suitcase, sahabat-sahabat. Aduh, ya Allah. Hai. Memang level kita ni, a Malaysian woman pula tu, mewakili aku punya gender, ya. Aduh, ya Allah. A Malaysian woman was caught red-handed, ya, trying to smuggle wildlife from Kuala Lumpur to Chennai, ya. Dia menjumpai 4 gibbon. Nama gibbons, siamang. Dia bukan ungka, ya. It is a siamang. 4 ekor siamang. 52 biawak iguanas. Biawak, you know. Semua tu dijumpai di dalam dia punya suitcase. Suitcase dia tak ada baju, tak ada apa. Hanya ada binatang-binatang seludupan. Ya. Jatuh maruah Kak Ros lah. Ya, sahabat kita. Ini apa kependa ni? Dia kena tahan dekat situ. So, sekarang dia ditahan lah, diproses. Tapi masalahnya menjatuhkan martabat dan air muka kita, sahabat. Ya Allah. Ya, dia sampai 52 ekor iguana tau. Lepas tu 4 ekor siamang. So this is the thing, ya. Sahabat yang kita tengok, bukan calang-calang, ya. Ya, betul. Lepas tu satu, ya. I don't blame her. Memang Kak Ros tak salahkan dia. Tapi janganlah buat macam tu. Banyak lagi kerja, ya. Ini kerja menyeluduk dan mengharumkan nama wanita Malaysia di luar negara dengan cara yang salah ni. Nanti Malaysia punya wanita dianggap notorious woman, ya. Aku 4 ekor. Dek, kalau 1 ekor 2 ekor ke okey lah, ya. Ini kau 52 ekor, ya. 52 ekor dengan 4 ekor siamang, ya. Aduh. Ya, betul. Kak Ros memang hebat. Dan dia pun hebat juga, ya. Dia buat benda yang memang tak masuk akal. Orang kita ni memang, aduh, ya Allah. Hai. Lepas tu Ministry of Health tak nak untuk sibuk benda ni. Aku malah benda-benda yang okey, 7 minit lalu, ya, sahabat, kita kena share benda ni sebab ini terkait dengan keadaan musim banjir kita, ya. Ya, kita powerful, kita daring, ya. Macam betul lah, aku pun daring juga, ya. Ni nak bagi tahu, ya, 7 minit tadi, ya, sahabat. Warga emas maut tunggang basikal elektrik. Maksudnya dia naik basikal elektrik, ya, maut, dan dia kemalangan dan terus mati, ya, sahabat. Jempol, Kak Ros baca news ni, ya, sebab 7 minit tadi. Jempol, seorang warga emas berumur 85 tahun yang menunggang sebuah basikal elektrik, ya, meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta di kilometer 5 Bahau Kemayan, ya, di sini. Kejadian tadi berlaku yesterday rupanya, tapi hari ni baru keluar, ya, sebab polis baru buat statement, ya. So apabila sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba, ya, datang sebuah basikal elektrik ditunggang oleh warga emas dari arah kiri hendak melintas, ya. Susulan itu dipercayai berlaku pelanggaran sisi kanan basikal tersebut di laluan utama kereta. Ya, sebab tu saya cakap, ya, basikal elektrik ni, ya, kadang-kadang, ya, sangat bahaya, ya, sangat-sangat bahaya. Ya, no license, no helmet, no insurance, ya. So, macam itulah, meninggal. Dia sebab kecederaan parah di kepala, di bahagian atas, ya, di kepala dan di muka, ya.
Lepas tu pemandu kenderaan kereta tersebut ya, dia didakwa di bawah menyebabkan kematian, memandu secara melulu atau membahaya. Tapi sahabat-sahabat kita ya, basikal elektrik sebenarnya ya tidak sesuai untuk digunakan di jalan besar ya sahabat-sahabat. Sebab kadang-kadang korang ni, sebab mungkin kelajuan ya, so korang pun duduk dekat lane yang besar, sedangkan basikal tu sepatutnya di lane tepi ya sahabat-sahabat. Lepas tu satu ya, saya nampak dekat Malaysia jarang sekali orang kita ada helmet ke apa ya. So sekarang ni tolong jaga keselamatan ya, walau basikal, motosikal, kenderaan elektrik ya, you kena faham ya, kalau berlaku kemalangan, your survival rate is very low. Kalau kereta macam tu. Quiet basikal elektrik ya, kalau dekat-dekat tak apa. Kalau macam you nak guna untuk taman-taman macam tu tak apa ya sahabat. Tapi kalau you nak pergi jalan besar, memang sangat-sangat bahaya. Sebab tu kita kena regulate ya, termasuk dengan skuti mini skateboard yang you boleh berdiri satu kaki tu. I don't know what they call ya. Itu pun sangat bahaya tu. Itu tak boleh digunakan di jalan raya ya. Kita tak tahulah ya, nanti kerajaan nak buat macam mana ya. Menteri Pengangkutan kena bertindak. Anthony Loke Anthony Loke duk sibuk dengan ni MOT dia ni untuk apa? Untuk bagi China 10.6 bilion ya, nak beli kapal-kapal passenger, kapal pula dah, the train ya, the train, passenger train ya. Betul, basikal elektrik ni untuk dekat-dekat boleh sahabat, untuk dekat-dekat boleh. Lepas sebab jalan kenderaan kita, jalan raya kita ni bukan human friendly sangat ya. You nak jalan kaki pun you tak tahu nak jalan kaki kat mana, apatah lagi basikal elektrik ya. Dia lah hantamnya terus macam tu. No, tapi bahaya ya. Semua made in China. Yalah, oversupply kan, dia orang buat banyak-banyak. Dia orang letak dekat warehouse dekat gurun ya. Lepas tu Malaysia belilah. Konon kita menjalinkan kerjasama teknologi lah. Apurah lah macam tu. Okay. Ni ada news ya. 10 minit lalu ya, 2 suspek bunuh Sabari Bahron tiba di Mahkamah Magistrate Kubang Pasu. Okey. Ingat tak bekas pekerja Fekra ya yang mati dibunuh ya sahabat. So hari ini 2 suspek yang disyaki terbabit dalam kes bunuh pesara pegawai keuangan Fekra Sabari Bahron ya, tiba di mahkamah bagi pendakwaan di Mahkamah Magistrate Kubang Pasu. Pura. Yalah, betul. Kedua-dua suspek yang berumur 26 dan 38 tahun itu dijangka ya. Tuduhan mereka adalah Seksyen 302 ya, kerana keseksaan kesalahan membunuh. So macam itulah, kita doakan ya, keadilan dapat diberikan ya, keadilan yang dapat diberikan. Sebab ini benda jenayah ni ya, kita selalu perasan ya, jenayah kejam ini dilakukan oleh orang yang kita kenal ya. Orang yang kita kenal sahabat ya, bukan orang asing. Lepas tu 45 minit. Amin, thank you. Okay, tap gang. Jangan jatuhkan maruah Kak Ros ya. Jangan kau bagi sikit ya. Kalau kau love kau kurang siap korang. Macam tu. Nanti Kak Ros bagi berita-berita gosip saja baru korang tahu. Ya, sebab duit ya, sebab duit. Sebab duit. Ni. Kita minum dulu. Ni sahabat kita. Belanjawan ni. Ini bukan Kak Ros reka-reka ya. Bila sebut belanjawan, Kak Ros kena cakap ini petikan berita harian ya. Okey. Belanjawan 2025 diharap tingkatkan fasiliti kemudahan untuk OKU berharga emas. Okey. Sebelum kita cerita benda macam ni, sebab Kak Ros kan selalu pergi KLCC semua tu kan. Lepas tu selalu tengok juga ya, kenapa kawasan OKU ya, yang ada dot-dot tu kan, memang untuk special untuk orang buta semua tu kan, untuk wheelchair. Kenapa dipagar? Rupa-rupanya sahabat kita yang bukan OKU ni, laluan pejalan untuk yang special need ni, yang buta, yang tu, dia orang pergi parking motor ya sahabat ya. Otak orang yang tubuh badan sihat, tapi otak dia lebih teruk daripada OKU. So bila pengurusan KLCC
Ampang Park punya LRT pagar ya. Orang OKU sudah mengalami satu kesusahan yang amat dahsyat ya. Sebab you kena faham ya, jalur-jalur yang atas jalan tu, yang ada butang-butang tu, yang macam ada macam bintik-bintik tu, actually dia ada makna untuk orang OKU tahu. Dia ada signal, maksudnya dia orang jalan, dia orang boleh tahu. Ini yang korang pergi letak parking motor kau orang tu, apa haram cadahnya? Oh, selalu pergi KLCC. Dekat aja rumah Kak Ros dengan KLCC tu. KLCC tu sebenarnya part of the marble semua tu kawan Kak Ros yang buat. So sebelum KLCC wujud tu, Kak Ros dah selalu pergi melepas situ. Iya, no, sangat kesian you. Sebab dia orang okay, you akan terpaksa ikut jalan raya. Dah lah mata tak nampak. Dah lah dengan macam handicap dia tu. Dah lah kena tolak dia macam wheelchair dia tu, gedung-gedung macam tu. Aku memang aku haram jadah betul lah dia orang ni. Kenapa kalau tak penuh motor? Sebab hari tu kita ada bising lah. Lepas tu pihak sana memberi penjelasan dan tunjuk gambar. Penuh dengan motor. Orang OKU memang tak boleh lalu. Tolonglah sahabat ya, tolong nasihatkan anak-anak kita, diri kita sendiri, semua ya, cucu kita ke apa, tolong maksudnya janganlah melanggar hak asasi OKU. Kalau buat bajet pun tak ada guna sahabat. Kalau kau buat fasiliti, lepas tu yang gunanya orang yang cacat otak untuk berfikir. Bukan cacat otak yang betul-betul ni, yang mengada-ngada, malah nak menggunakan otak. Yang sangat-sangat selfish ya. Sebab banyak kawasan dekat bus public facility memang ada facility untuk OKU. Walaupun kecil ya, walaupun sikit. Memang harapan mereka ni untuk ditambah. Tapi masalah yang kecil sikit tu pun dah tak boleh guna sahabat. Sebab sel-sel otak orang yang sihat ni, yang tak ada kecacatan ni, dia tak nak guna sel otak dia ya. Mungkin sebab dia tak makan telur, tapi dia makan kulit telur ya. So terlampau banyak kalsium dekat kepala otak dia, jadi sel dia tak boleh berhubung. So basically ya, kita mintalah sepatutnya selain daripada buat fasiliti, kerajaan kena buat macam buat satu sistem lah di mana ya, macam monitoring system lah, macam CCTV macam tu lah. Kalau ada terus saman, terus compound immediately sahabat. Tak boleh macam ni ya. Sebab ini memang membahayakan OKU. Bayangkan, kau tak kesian ke sahabat kita? Thank you Malia. Kau tak kesian ke? Kawan tu dah buta, okay, dengan tongkat-tongkat dia. Lepas ada di follow pula dia dengan wheelchair dia tu. Lepas tu yang jalan tak sempurna, terpaksa lalu ikut jalan besar. What the hell is that? Dengan kereta apa, sedangkan laluan dia tu tak boleh lalu sebab dipenuhi dengan motor. Berperi kemanusiaan lah sikit. Macam kita memanglah nak senang, tapi janganlah naikkan orang. Ya, orang OKU pun sorry tu Zil lah. Yang buta tu mana dia nampak? Dia nak report macam mana ya? Dia nampak, oh ada motor, pergi tak boleh lagi. Oh tak boleh, kena pergi ikut jalan besar ni. Sama macam orang yang ada biji mata macam Kak Ros ni ya. Lepas tu kalau kena cerera apa-apa, kena langgar dengan motor semua, apa? Kerajaan nak bayar insurans ke? Lepas tu dia tak boleh pergi kerja semua. Ya Allah, disebabkan orang-orang yang sihat ni malas ya. Tak boleh nak pergi parking motor dekat bawah, tak boleh nak pergi parking dekat OKU juga. Kau orang buatlah, teruskanlah buat macam tu ya. Dosa kau orang. Nanti dapat balasan Tuhan ya. Lepas tu dia kata ya, isu-isu seperti first and last mile connectivity sangat tidak mesra OKU. Betul lah. Buat satu jalan laluan kecil tu pun kau gunakan untuk lalu motor kau. Kau letak basikal kau. Kau letak segala mak nenek kau ya. Macam tu. Educate dari kecil. Ya. Satu, family kena ajar anak jangan jadi orang pentingkan diri ya. Macam tu, very simple. Ya. Kalau tak percaya ya, nanti pergi ke SCC ke dekat-dekat situ kan, you orang tengoklah dekat, especially train-train yang dekat tu kan. Ya Allah, sampai saya macam hari tu, macam grup kita dekat Twitter, macam hujung tahun lepas ya, kita duduk tutup bising ni, kenapa kau tutup pagar ni, kesian lah OKU. Ya, sebab Kak Arus ni tak boleh ya. Kak Arus ni kalau pergi emergency pun tengok pakcik tak daya, aku sendiri pun dah nak mati. Aku pula yang ngangkat dia sampai kena marah dengan nurse ya. Cakap, Kak Arus, awak tu
nyawa di hujung tanduk. Awak duk sibuk nguruskan orang tua ni macam mana? Nak buat macam mana? Dah tak ada orang nguruskan. Ini orang nak lintas. Aku tolong lintaskan lah. Dengan mata-mata aku yang rabun ni pun aku boleh lagi ya. Sebab aku buka OKU. So aku tolongkan. Lepas tu fikir, kenapa dia orang pagarkan benda ni ya? Bahaya. Macam tu. So macam ni sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita ni sebenarnya ya, kenalah ada tanam sikap ya di sekolah supaya kita menghormati hak orang lain ya. Dan jangan kita pentingkan diri kita. Kalau kita pentingkan diri kita, nanti tak berkat hidup kita sahabat. Awak nanti kita pergi ke SCC sama-sama. Awak sekarang nak keluar ni takut jalan tu Razak tu penuh kan, nanti tak boleh balik pula kau. Terima kasih Mak. Mek Ayu, janganlah kau bercerita ya. Malu Kak Ros ya. Aku bawa aku punya mesin pernafasan pergi nolong orang ya. Tak boleh tahan. Aku tak boleh. Kak Ros tak boleh ya. Aku tak boleh tahan. Dah tunggu, dah tak ada orang jaga. Tak apalah, aku yang nak semput nak mati juga ni pun tak apalah. Kita sama-sama menjaga kita. Mungkin sebab itulah Profesor Badrul sayang kat Kak Ros ya. Aduh. Ya, ya belajar civic. Jalan kaki je. Ya, sekarang musim banjir ya. Yang nak ngajak-ngajak Kak Ros tu musim banjir sahabat-sahabat. ABKT kita. Waalaikumsalam. Cik Maimun kita. So memanglah macam concern ya, concern yang dibagi tahu oleh persatuan semua ni bagus. Cuma bagi saya lah kena tambah baik dari segi penguatkuasaan laluan tersebut ya. Sebab kesianlah orang OKU kita. Sebab asyik dimangsakan saja ya. Lepas tu dah dia orang nak pergi kerja. Sebab macam persatuan orang buta Malaysia kan, dia orang ada yang kerja dengan masa center apa, dia orang akan naik train ya, naik train, bas semua ya. So benda-benda macam tu. Sebab kita ni tak bolehlah merapu-rapu sangat ya. Menyalahgunakan fasiliti yang sebenarnya bukan hak kita ya. Bukan hak kita. Aku pukul. Tak ada, saya tak sampai hati ya. Saya tak sampai hati untuk membiarkannya. Selagi saya bernafas, kalau orang sebelah saya tu memang macam tu lah. Doktor nak marah ke, dia orang marah-marah pun dia orang gelak je dekat saya. Dia actually treatment saya terima daripada government hospital sangat baik ya. Dia orang tak marah, dia orang just macam risau lah ya. Saya pun sendiri nyawa hujung tanduk ya, nak menguruskan orang lain lagi. Okey, ni berita terbaru juga mengenai sijil halal ya, sijil halal. Ya. Ya, betul-betul itu ada betul sahabat kita ya. Safros itu tidak dinafikan ya. Oh, tidak dinafikan. Orang-orang yang kaya parking kereta sesedap rasa ya. Kau orang ni memang kerekut ya. Sebab tu kau orang kaya. Dan mungkin kau orang ni tak ada peri kemanusiaan. Kau tak campur dengan orang ya. Kau tak lihat kesusahan orang. Sebab tu ya, sahabat-sahabat kita kena macam bila saya tua ni ya. Bila saya tua ni, perspektif kehidupan berbeza ya sahabat. Sebab saya lihat apa yang sebenarnya dengan masyarakat. Mereka nak ajak Kak Ros main banjir. Ya Allah, Kak Ros takut dengan benda macam leeches, moluska, benda-benda lembut macam pacak lintah. Kak Ros takut ya sahabat. Kak Ros boleh dapat demam ya. Saya adalah cucuku 5 ya yang takut benda-benda macam tu. Kak Ros tak boleh. Okey, ni Kak Ros nak cerita ya. Kak Ros dah rasa tua lah ya, dah rasa tua ya. Malaysia perlu perkasa pensijilan halal peranti perubatan. Supaya diiktiraf peringkat global. Ini cadangan bagus. Ini cadangan bagus. Pensijilan Malaysia standard peranti perubatan halal perlu diperkasa ya. Dia kata ya. Sebab ini untuk memperkenalkan pensijilan berkenaan menjadi skim sijil halal sebagai satu alat runding timbal balik negara-negara yang menandatangani
perjanjian perdagangan bebas. Ketika ini ya, dia bagi tahu masalah ya. Masalah. Saya tak pergilah. Korang jangan cerita benda tu. Kak harus takut ya. Setiap manusia dia ada dia punya fobia ya. Okey. Ketika ini ya, produk peranti perubatan dari Malaysia sukar menembusi pasaran Eropah dan Amerika Syarikat yang merupakan dua pasaran terbesar kerana berdepan dengan cabaran pendaftaran bagi memenuhi standard piawaian luar negara kompleks serta pengauditan tinggi. Tapi kalau you dah buat dengan elok, apa susah? Aku dulu company kapal aku pun dapat ISO. Okay. Jadinya bagus juga ya cadangan dia ya. Syarikat peranti perubatan daripada Eropah mempunyai sijil pihak berkuasa MDA dalam tempoh 14 hari bagi memasarkan produk. So maksudnya dia kata produk Malaysia susah nak masuk US, Europe. Okay, itu masalah biasa. Produk Vietnam dalam plastik pun boleh masuk ya. Macam tu. Disclaimer. Jadi tapi produk Malaysia, produk dari Europe, US boleh masuk dalam 14 hari. Mereka boleh pasarkan produk mereka. Okey. So dia kata Malaysia ni perlu mendapat sijil pematuhan Eropah untuk medical device regulation, pentadbiran FDA. FDA tu biasa je. Melebihi RM500,000, $150,000 ya. Dan memerlukan proses audit sehingga 2 tahun. Apa pasal lambat sangat ya? Apa pasal sangat lambat? So, no, audit tu jadi lambat sebab kita tidak ada kesediaan. Jadi, daripada kita menghabiskan duit untuk lawatan-lawatan tu, lebih baiklah kau bagi duit untuk pemasaran. Tapi make sure lah produk tu doable ya. Sebab kita banyak research center yang buat macam-macam jenis ubat ya. Jenis-jenis peranti, device. So sepatutnya ini dah difokuskan daripada duduk berjalan-jalan ya. Pergi lawatan situ, lawatan sini ya. Commercialization tu perlu ya. Tak payah bawa buat sejuta DNA tapi satu pun kau tak commercialize. Duit tu. Ya betul. Aku patut waalaikumsalam. Alasan nak duit betul. Macam tu. Pada tahun 2019, Jabatan Standard Malaysia membangunkan satu standard pensijilan halal peranti perubatan di label kod MS. Gitu-gitulah. Sebenarnya apa payah? Kau kerjasama lah dengan CE, Kesatuan Eropah punya certification body. Apa payah? Ini kau nak buat, nak menghabiskan duit. Aduh. Macam tu lah. So, dia orang akan cerita macam-macam masalah lah ya. Waalaikumsalam. Jahit berdahan semua. Macam ni. Kalau kau tak ada duit, okay, kau masuk je pasaran Afrika tu. Okay. Kau buat duit dekat situ dan kau produce dekat situ. Kau kerjasama terus dengan US dan European Union. Sebab barang dekat sana, kalau kau buat elok-elok, kau dapat pensijilan daripada mereka. Dan dekat sana mereka lagi mudah dapat funding. Kau export lah. Lepas tu kau boleh bawa balik 75% daripada keuntungan ke Malaysia. Daripada kau menghabiskan duit tak tentu halal. Lepas tu dapat kosong ya. Dapat rugi ada. Macam tu. So basically ya, cadangan bagus. Cuma cara pelaksanaan tu lah. Kita kena fikir cara yang lebih murah ya. Dan kena ada macam satu, macam ni lah ya. Kita kena ada satu mekanisme yang benar dalam perniagaan ringgit and sen. Okay, you jangan minta itu, minta ini ya. Tapi lepas tu, you punya untuk buat tu sangat susah. That's the thing. Kalau cakap macam tu, dah cakap macam ni, orang marah lah dekat aku. Tapi itulah ya. Itulah ya. Okay, lepas tu kita nak bagi tahu. Ni, Geng Darshan ya. Geng Darshan ya. Geng Darshan samun pusat pencawang utama TMB tumpas 2 jam lalu. Ni Kim Faisal, you cakap dengan Ayu. Okey, Hulu Selangor. Okey, sahabat kena bagi tahu ya. Sebab geng ini adalah geng memang masalah ya. Okey, polis menahan 4 lelaki yang menyasarkan pusat pencawang utama Tenaga Nasional Berhad di Batang Kali sebagai lokasi samun.
di beberapa lokasi sekitar Bentong. Maksudnya dekat situ yang utama dan sekitar Bentong tu memang itu teritori mereka ya sahabat. Teritori mereka untuk menyamun. Ini geng adalah geng Darshan ya. So Ketua Polis Hulu Selangor Superintendent Ahmad Faizal Tahrim ya berkata, selain tangkapan suspek berusia 20-an hingga 50-an, maksudnya yang gagah-gagah lagi ya, yang tak ada penyakit, yang cegah ya, maksudnya yang memang cukup lekap anggota badan yang boleh bekerja ya, yang gagah untuk mengompak dan menyamun lah ya sahabat-sahabat kita. Polis juga ya merampas pelbagai barang dan kenderaan daripada kumpulan itu yang dikenali sebagai geng Darshan. Okey. Antara kenderaan yang dirampas ya sahabat, lori sejenis Hino, pickup Ford Ranger, telefon bimbit, sarung, gari serta peralatan pecah premis. Oh, siap ada gari sahabat. Nak menggari yalah sebab kalau ada security guard semua dia gari ya. Selain itu pembalut kabel bercetak TMB, kunci dan pakaian pun ada. Maksudnya kalau ada pakaian dia rembat. Dia rembat semualah, rembat semua. Nasib baik Maggie pun tak ada ya. Kalau Maggie ada dia pun rembat yang tu ya. Ahmad Faizal berkata, Superintendent ya berkata, selepas mereka membuat semakan, beliau mendapati bahawa suspek utama, maksudnya the mastermind ya, dia mempunyai rekod lampau jenayah. Manakala yang 3 lagi, yang kan 4 orang kena kan. Yang nombor 1 tu memang ada rekod lampau lah. Tapi 3 orang ni tak ada rekod, tak pernah melakukan kesalahan ya. Dan saringan ujian air kencing juga menunjukkan mereka bukan ambil dadah ya. Sebab mereka pun tahu ya, nak merompak benda-benda yang terkait dengan TMP tak boleh laluk ya. Kalau laluk silat hari bulan terkenjat dekat situ, mati katak macam tu, mati kering ya. Macam tu. So, mereka semalam dah direman ya. Dia akan direman 7 hari sehingga 21 Oktober ni. Lepas tu ada 3 siasatan kategori kes disiasat ya. 1, Seksyen 395, 97 dan 170 lah. So, maksudnya ini yang terkait dengan pecah rumah semua sahabat kita. Macam tu. So, there is the thing yang melibatkan kes samun-samun ya. Samun-samun. Okey. Lepas tu 2 jam tadi juga ya, kerajaan menyatakan bahawa ya, Muhammad Khalid Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ni dia berharap ya agar memperkukuhkan hubungan pertahanan Malaysia dengan Jerman ya. Tapi kalau dekat Jerman, kalau you nak ambil kerakyatan dia ya, anda tak boleh jadi penyokong Palestin ya. Macam tu. Jangan bagi tahu sharing knowledge ya. Macam tu. So ini dia datang lawatan lah, bukan tentera Jerman tu masuk dalam sekolah ya, tapi kita punya Menteri Pertahanan pergi datang ya, sempena mungkin ada perbincangan yang baik ya untuk pertahanan militeri kita. Bukan warga asing, orang tempatan, rakyat tempatan kita. Macam tu. Lepas tu ya, Datuk Khalid pun berharap ya pertahanan kita dengan Jerman semakin kukuh. Lepas tu dia okeylah, dia invite Jerman untuk 5 nanti ya. Tahun hadapan 5. Sahabat-sahabat kita nanti 5 nanti kita berjumpa di sana ya. Turut hadir ya, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Lokman Hakim dan Panglima Tentera Laut Laksmana Datuk Zulhelmi Isnin. Macam tu. Karo ni kena bagi tahulah apa yang berlaku ya, supaya korang sentiasa alert dengan cerita-cerita yang berlaku. Bukan cerita lah, dengan keadaan dan situasi yang berlaku. Sebab kadang-kadang ya, benda-benda kalau kita tak ambil tahu, kita tak akan tahu. 5.25 ya, tapi kan masa 5, saya pernah ada satu kali saya pergi 5 ya, kita bayar untuk rumah ni. Ini cerita biasa ya. Kita bayar untuk homestay yang siap dalam gambar. Ada hall, ada 4 bilik, 2 tingkat ya. Sekali pergi, tipu saja. Tak ada. Ini angin sedang bersepoi-sepoi ya sahabat. Angin sedang bersepoi-sepoi bahasa. Maklumlah, kadang-kadang ya kita duduk rumah paling tinggi ya, kita kena sepoi-sepoi bahasa. Okey. Tiba-tiba nampak gambar ni.
Apa pula? Aku nak tunjuk gambar ni. Ni. Tiba-tiba keluar pula gambar ni ya. Macam tu. Okey, pukul 9.12 tadi dia menyatakan bahawa tiada rancangan tubuh RCI untuk siasatan GISBH. Okey. Gitu je lah. Itu je yang penting. Okey. Tak ada benda penting dah. Sebab benda penting kita dah ya, musuh Kak Ros. Ya, aku tengok tu terus macam ini nak membantukan nafas aku. Apa nak suruh aku ambil inhaler ke? Macam mana ni? Macam tu lah sahabat-sahabat kita ya. Lepas tu ialah sahabat kita. Kita ni macam ni lah rakyat Malaysia ni. Saya harap nanti akan ada mekanisme lah bantuan-bantuan banjir untuk korang ya. Biarlah dia orang kata kita suka nak minta bantuan. Dah kita nak minta dengan siapa? Takkan nak minta dengan Germany pula. Nanti terpaksa pula kita menyokong Israel ya. Macam tu sahabat kita. Nak minta dengan Pak Biden. Nanti kita pula terpaksa kerja membungkus peluru nak hantar ke geng-geng Zionis ya. Macam tu. So sahabat kita, jadi kita mendoakanlah kerajaan mempunyai perancangan ya, hak is hak. Sebab macam ni, kita mendoakan kerajaan membuatlah perancangan-perancangan ya untuk mengatasi kesan dan impak selepas banjir ya. Sebab kita tahu untuk yang petani pesawah under Lembaga Pertubuhan Peladang, mereka dah mengalami kerugian yang dihitung ya. Kerugian yang dihitung adalah 13.95 juta. So yang lain-lain tu, yang rakyat biasa ni, yang rumah habis, yang tak pernah banjir selama ni tiba-tiba banjir ya. So basically ya, rakyat memerlukan pertolongan dan dokongan kerajaan juga ya sahabat. Macam tu. Sebab walaupun kau kaya, tapi kalau kena hentam satu kali semua habis, habis juga duit ya. So maksudnya pertolongan tu kenalah dihulurkan juga. Tak payah pilih-pilih parti, tak payah pilih-pilih negeri ya. Sebab kita ni semua rakyat Malaysia. Sebab kita semua pegang pasport Malaysia. Kita pegang IC Malaysia. Jadi kita sama-sama lah ya. Sama-sama lah kita membantu. Dan ahli politik ya, tak payahlah polemik banyak sangat korang. Kita orang pun menengok je keadaan kau ya. Kau lantik orang tu, kau lantik orang ni ya. Duduk dalam jawatan macam lah negara ni bapa kau punya ya. Sebenarnya sahabat, kita Kak Ros tengok ya. Kena ingat ya, Kak Ros bukan penyokong sesiapa ya. Yang tak betul aku bantai. Ya, betul. Tanggungjawab ya. Tanggungjawab government of the day untuk bantu ya. Sebab macam ni, kita tidak kira apa fahaman politik. Bila berlaku musibah ya, musibah kesusahan ya, kita patut sama-sama turun tangan ya. Sebab bukan kau orang itu tak boleh macam tu. Tak boleh. Ahli politik kerajaan tak. Semua ahli politik ya, tak payah buat janji manis ya. Kita orang dah tahu yang sekarang kita nak tengok berapa kau nak bagi pada rakyat, bagaimana bentuk bantuan tersebut ya. Kalau tak bantai, sendiri pula susah. Tak ada. I bantai tak bantai kan. I tak susah sebenarnya. Kalau I diam, I lagi dapat untung. Tapi sebenarnya aku sekedar menyusahkan diri aku ya. Sebab macam ni, minta maaf lah ya, kita ni tidak boleh menjadikan kerajaan, institusi kerajaan, firma kerajaan, syarikat kerajaan sebagai hak milik permainan orang politik. Lepas tu board of director tu perlulah dilantik sesuai dengan kelayakan ya. Ya, sebab macam ni kita nak effectiveness, kita nak productivity. Tapi kalau kita duk sara board of director yang tak dapat menyumbang apa-apa selain pada hadir majlis, apa yang disumbangkan? That's why kita nak KPI jugalah ya. Okay, board of director, kau duduk situ, apa kau sumbang? Bukan sekadar sebab kau Tan Sri, kau duduk situ. Kau Tan Sri, kau anak orang tu, anak orang ni, kau duduk situ. Kau baru habis dari KSU, sekarang kau duduk jadi chairman. No. Kita nak tahu what is your sumbangan. Ya, betul. Pelantikan mengikut kroni ya. Dari dulu, kini dan selamanya. Ya, betul, prihatin. Saya setuju. Sebab tu kita kena jujur dan amanah ya. Jangan kita, kalau orang lain kita
tak suka. Tapi untuk diri kita, kita suka. Tak boleh macam tu. Hidup ni biar berprinsip. Maksudnya saya memang jelas ya. Kan aku sebut semua kan korang marah ya. Tapi that is lah ya. Kita tahu macam ni. Ada orang dia nak menjadikan pelantikan ini sebagai strategi politik. Tapi kena ingat, kau buat strategi politik, tapi bila nak mengundi, adakah orang politik tu akan mengundi kau? Yang mengundi kau adalah rakyat ya. Ya. Macam mana nak ubah? Okey, lagi 34 bulan ya. Bila waktu nak mengundi, kita tetapkan syarat. Rakyat pula tetapkan syarat ya. Bukan ahli politik nak datang gula-gula. Tapi kalau mereka datang nak bagi kita 10,000 seorang, kau ambil lah ya. Sebab anggaplah itu duit, itu bukan rasuah ya. Itu duit hanya macam mungkin mereka membayar ganti rugi lah. Sebab sebelum ni rakyat nak jumpa pun susah ya. Ini macam compensation lah ya. Kerana kasih suka. Ubah tambah. Tak ada. Sebenarnya semua ahli politik pun lebih kurang sama. Kita memerlukan orang muda yang lebih pragmatik lah. Orang-orang yang lama ni, dia orang sepatutnya sedar ya, your time is already ended ya. Sudah-sudah untuk memusnahkan negara, untuk mempertahankan cita-cita kau. Macam tu. So, sahabat-sahabat kita semua ya. Kak Ros macam ni dah pukul 9.45, Kak Ros nak pergi cari-cari makanan. Aku cari apa? Aku order je ya. Hari ni tak ada mood nak memasak ya. Ya, compensation boleh ambil. Kalau dia orang nak bagi apa, ambil je. Kak Ros dah ajar, kau jadi rakyat yang bijak ya. Kau boleh demand sebab itu adalah MP kau. Tugas MP kau lah nak fikir bagaimana dia nak cari duit. Sebab macam ni, dia orang mana disclose pada kita siapa yang mendanakan mereka. So, kita anggap mereka dapat pendanaan yang banyak lah. So, tolonglah. Kalau tidak, lepas ni tak undi kau, mampui kau. Kalah kau. Macam tu. Sama je. MDK 88 sama je. Ahli politik dua-dua sama. Sebab itulah Kak Ros terpaksa menjadi orang yang betul-betul duduk di atas pagar ya. Sedang tengok kiri kanan. Situ bantai, sini bantai ya. Dua-dua pun marah. Macam tu. Okay, so macam itulah macam ni Kak Ros tinggalkan korang dengan kasih sayang, dengan love semua, dengan doa harapan semoga kita semua, keluarga kita selamat daripada sebarang bahaya, sebarang musibah, dan sekiranya kita panjang umur, Allah bantu kita, dan semuanya berjalan lancar. Nanti kita jumpa lagi. Okay. Bye. Assalamualaikum semua.